Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Tan dan rakan-rakan. Pada hari ini kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada Jumanisa binti Sudi, Sairah binti Saha dan saya Muhammad bin Abdul Ghani akan membentangkan kepada rakan-rakan semua tentang soalan yang pertama, iaitu jelaskan teori-teori kedatangan pengaruh India ke Asia Tenggara. Baik, kita mulakan dengan pengenalan. Hubungan antara India dan Asia Tenggara sudah lama terjalin sejak sebelum proses Indianisasi bermula lagi. Pengaruh agama Hindu-Buddha juga merupakan antara agama terbesar di Asia Tenggara pada ketika itu yang diterima umum. Seperti mana yang kita boleh lihat, tinggalan-tinggalan sejarah juga menjadi bukti yang kukuh bahawa India telah meninggalkan pengaruhnya di Asia Tenggara seperti tinggalan arkeologi, penggunaan bahasa Sanskrit dan sistem tulisannya, kebudayaan yang masih boleh dikenal pasti hingga ke hari ini. Indianisasi ini merupakan satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses pengaliran pengaruh agama, politik dan kebudayaan India, dan Indianisasi ini merupakan teori yang dibangkitkan semula oleh George Coates dalam karyanya iaitu The Indianized State of Southeast Asia. Kita pergi ke teori yang pertama iaitu teori perdagangan ataupun teori Vaishya, golongan Vaishya. Joseph Vincent Panggabean pernah berkata, perdagangan dari India ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menerapkan pengaruh secara terus-menerus terhadap latar belakang perdagangan di Asia Tenggara. Seperti mana yang kita boleh lihat di gambar rajah tu, terdapat 5 kasta dan Vaishya, golongan Vaishya ini berada di kasta ketiga yang tertinggi, di mana tugas mereka adalah menjalankan perniagaan dan berdagang bagi mengukuhkan ekonomi India. Golongan pedagang ini biasanya datang berdagang ke Asia Tenggara lalu menetap dan berkahwin dengan orang tempatan. Kalau kita boleh lihat di kiri itu ada 2 tokoh sejarah yang sangat terkenal di Asia Tenggara, iaitu N.J. Crome, Nicholas Johannes Crome atau boleh dikenali juga sebagai N.J. Crome, dan George Coates. Sebenarnya teori golongan Vaishya ini pada mulanya diusulkan oleh N.J. Crome, lalu ia diperkembangkan oleh George Coates dalam karyanya yang sangat terkenal, The Indianized State of Southeast Asia. Teori ini sebenarnya teori Indianisasi yang tertua yang diperkenalkan sebelum teori-teori lain, dan teori ini juga boleh dikenali sebagai teori ekonomi. Teori ini diperkembangkan oleh George Coates dengan beliau berpendapat bahawa perkembangan kebudayaan India di Asia Tenggara bertitik tolak dari kesan hubungan perdagangan antara kedua-dua pihak. Maksudnya perdagangan ini merupakan permulaan bagi hubungan yang dijalinkan antara India dan Asia Tenggara. Seperti mana yang kita tahu, kedudukan Asia Tenggara yang menjadi laluan utama antara India dan China menjadi tunjang utama Asia Tenggara ini sering dikunjung oleh golongan pedagang India. Dan pada era itu, pedagang-pedagang India ini dia sedang giat mencari sumber kekayaan seperti emas, rempah ratus dan sebagainya. Dan pada ketika itu juga, Asia Tenggara ini kaya dengan sumber-sumber asli seperti emas dan sebagainya, sehingga digelar sebagai Suvarna Bumi. Pedagang-pedagang India ini datang ke Asia Tenggara dan menerapkan budaya mereka secara damai, tidak secara penaklukan atau sebagainya, iaitu dengan menetap secara tetap di Asia Tenggara, malah ada juga yang berkahwin dengan orang tempatan. Oleh kerana Asia Tenggara ini digelar Suvarna Bumi, pedagang-pedagang India kerap mengembara ke Asia Tenggara untuk mendapatkan emas dan sumber kekayaan yang lain.
Teori Vaishya ini memberi banyak pengaruh dan kesan ke pelbagai aspek seperti agama dan kepercayaan. Contohnya, pada ketika itu semakin berkembangnya agama Hindu-Buddha secara meluas di Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Sanskrit juga dipengaruhi oleh India, dan juga sistem tulisannya juga digunakan di Asia Tenggara pada ketika itu. Dan ketika itu ekonomi Asia Tenggara juga menjadi lebih pesat dengan dunia luar kerana pedagang-pedagang India telah ramai yang datang ke sana dan mempengaruhi latar belakang perdagangan di Asia Tenggara. Okay, seterusnya rakan saya akan membentangkan teori yang lain. Okey, untuk teori yang kedua iaitu teori Ksatria. Ksatria merupakan golongan yang terdiri daripada golongan pemerintah ataupun golongan tentera. Golongan ini suka untuk menekankan proses penyebaran melalui kekerasan dan penaklukan. Sini golongan ini suka untuk mendesak penduduk, terutama di Asia Tenggara, untuk menerima dan mengamalkan budaya dan agama yang dibawa dari India. Teori ini telah dikemukakan oleh beberapa orang tokoh seperti C.C. Burke, F.D.K. Boch, dan R.C. Majumdar. Menurut C.C. Burke, proses Indianisasi ini di Asia Tenggara berlaku disebabkan oleh golongan tentera dan golongan pemerintah. Bagi golongan tentera, mereka telah masuk ke Asia Tenggara disebabkan berlakunya keruntuhan dinasti di India. Apabila berlaku keruntuhan dinasti di India, ini disebabkan oleh kekacauan politik yang berlaku di India. Dahulu, golongan tentera mereka berlindung di bawah kuasa politik ataupun kuasa pemerintahan. Oleh itu, jika berlaku keruntuhan dinasti di India, mereka tidak mempunyai tempat perlindungan. Oleh itu, mereka terpaksa keluar. Mereka terpaksa mencari tempat perlindungan yang baru. Oleh itu, mereka telah berlayar dan mereka telah pergi ke Asia Tenggara. Manakala bagi golongan pemerintahan pula, menurut budaya dan adat India, hanya anak sulung yang akan mendapat tampuk pemerintahan selepas kematian ayandanya. Oleh itu, putera-putera yang lain maka akan bertindak untuk mencari tanah jajahan yang lain di kawasan Asia Tenggara. Tambahan pula, putera-putera juga akan pergi mengembara disebabkan kekalahan dalam peperangan. Putera dan pengikutnya, mereka akan menjadi lanun dan berlayar ke Asia Tenggara. Maksudnya, mereka akan berlayar ke mana sahaja sampai mereka menjumpai tempat pemerintahan dan mendirikan kerajaan di sana. Golongan pemerintahan ini, yang terdiri pada putera dan pengikutnya, mereka akan merampas segala harta benda, terutama yang diduduki oleh penduduk, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tokoh yang kedua, iaitu F.D.K. Boch pula, telah menolak teori yang dikemukakan oleh C.C. Burke, yang mana beliau berpendapat seandainya terdapat seorang raja ataupun pahlawan India yang telah datang menakluki wilayah rantau Asia, sudah tentu keturunan mereka akan mencatatkan kejayaan mereka pada prasasti, ataupun sudah tentu ada bukti yang menunjukkan bahwa adanya raja ataupun pahlawan India yang datang dan menakluki kawasan di Asia Tenggara. Manakala tokoh yang ketiga itu R.C. Majumdar pula berpendapat bahawa kemasukan India ke kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, adalah disebabkan oleh peranan kaum Ksatria. Beliau berpendapat bahawa golongan Ksatria ini diduga melarikan diri dari kawasan India ke Indonesia dan Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, teori ini juga disangsikan kerana bukti yang kurang mencukupi. Maksudnya, bukti yang dia kemukakan adalah tidak cukup untuk menyokong teori bahawa golongan Ksatria ini telah melarikan diri dari kawasan India ke Indonesia. Kekuatan teori ini hanya terletak pada semangat yang dimiliki oleh golongan Ksatria. Maksudnya, teori ini tidak dapat dibuktikan kecuali Antara teori Brahmin ialah golongan Brahmin merupakan kelas tertinggi dalam kasta Hindu. Teori kedatangan Hindu-Buddha oleh Brahmin di Asia Tenggara ialah atas penubuhan kerajaan Punan di Kemboja pada pertama Masihi yang dikaitkan dengan seorang Brahmin yang bernama Kondya yang berasal dari India.
Kedatangan Brahmin juga disebabkan oleh kedatangan saudagar-saudagar dari India yang telah berkahwin dengan wanita-wanita tempatan yang berpengaruh di Asia Tenggara. Kedatangan golongan Brahmin juga ke Asia Tenggara adalah atas jemputan raja-raja di Asia Tenggara. Menurut F.D.K. Bush, dalam teori Brahmin, tujuannya ialah menjadi penasihat raja atau purohita dan menjadi pembesar dalam istana, selain mengesahkan ketuanan raja iaitu sebagai bayangan Tuhan yang harus ditaati. Sebagai contohnya, raja-raja Indonesia berusaha memakai nama-nama Hindu dan mengundang golongan Brahmin dari India sebagai konsultan bagi memperkenalkan peradaban intelektual dan kesusastraan di negara itu. Seterusnya, golongan Brahmin juga bertanggungjawab melahirkan Sami dan pendeta. Dalam pada itu, golongan Brahmin bukan sahaja menyebarkan agama Hindu, malahan turut membudayakan India di rantau Asia Tenggara. Akhir sekali, golongan Brahmin mahir dalam ilmu agama, pemerintahan dan kesusastraan Sanskrit. Oleh demikian, mereka telah ditugaskan untuk menyebarkan agama. Menurut Bush, pengindiaan Asia Tenggara adalah disebabkan mubalik Indo-Buddha. Hal ini dikatakan kerana mereka memainkan peranan dalam penyebaran Hindu-Buddha atas ajaran yang dibawanya iaitu bersifat universal. Untuk penutup, secara keseluruhannya, proses Indianisasi ini telah menjadi sebahagian daripada hidup masyarakat, yang mana mereka telah menerimanya secara perlahan-lahan dan menjadi sebati, khususnya untuk penduduk di kawasan Asia Tenggara. Proses Indianisasi ini telah bermula daripada kehadiran ejen-ejen penyebar seperti golongan Vaishya, golongan Brahmin, dan golongan Kshatriya. Walaupun adanya teori yang menolak kemasukan ejen-ejen ini ke Asia Tenggara, namun tidak dapat dinafikan bahawa golongan Vaishya adalah golongan yang memainkan peranan paling penting dalam proses pengindiaan ini. Hal ini adalah disebabkan oleh golongan pedagang adalah merupakan golongan yang paling awal masuk ke Asia Tenggara. Mereka juga berperanan sebagai pembuka jalan kepada ejen-ejen yang lain untuk sampai ke Asia Tenggara. Oleh itu mereka memainkan peranan paling penting, sebab tanpa mereka ejen-ejen yang lain tidak mampu untuk sampai ke Asia Tenggara. Kerana mereka merupakan golongan yang paling awal sampai ke Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih.